Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Khususnya kepada semua penonton FB page rasmi kami, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali di dalam segmen Influencer at Japan bagi edisi hari ini, 14 April 2022. Apa khabar semua, saudara-saudari? Dan terima kasih kepada yang tengah join live kami pada hari ini, ya, dan kepada muslimin dan muslimat semua, saya ucapkan selamat berpuasa dan insya-Allah semoga amal ibadah kita akan diterima di bulan yang mulia ini. Amin insya-Allah. Dan hari ini saya Syahizal Masrul bin Mat selaku moderator anda akan bersama-sama untuk mengupas serta membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu endemik, bersediakah kita? Sebelum itu, kepada penonton yang baru join di live kami pada hari ini, saya memohon untuk kepada semua penonton yang tengah menonton pada sekarang ini untuk tekan butang klik like and share di FB page kami bagi mendapatkan info-info yang lebih tepat, jelas dan sahih berkenaan tentang isu-isu semasa yang ada pada hari ini. Baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum, negara kita telah pun memasuki satu fasa peralihan endemik. Namun, ramai yang tertanya-tanya, bersediakah kita untuk menghadapinya? Apa itu endemik? Malah ramai juga yang keliru di luar sana. Endemik, pandemik, epidemik. Jadi bersama-sama saya hari ini, saya tidak keseorangan, malah saya ditemani oleh panel jemputan yang cukup berkaliber yang akan menjawab segala persoalan mengenai endemik ini. Tidak asing lagi panel jemputan kita, saya persilakan yang berbahagia Dr. Roswinder Singh dari Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Cawangan Surveillance Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ya, doktor sudah ada. Apa khabar doktor? Ya, selamat petang Syahizal. Khabar baik. Syahizal okey? Ya, okey doktor. Sama. Alright. Ya, dia okey. Doktor, nampak tengok gaya doktor pun nampak steady dan sihat hari ni. Oh ya, selalu. Doktor sibuk dengan tugasan-tugasan harian kan. Ya. Jadi itulah doktor, kami di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada untuk menjayakan program Bual Bicara kami dan cuba kita membincangkan berkenaan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu endemik, bersediakah kita? Ya. Jadi doktor, sebelum kita pergi kepada yang soalan-soalan yang lebih lagi, jadi sebagai pembuka kata doktor, boleh doktor terangkan sedikit pengenalan tentang diri doktor dan latar belakang doktor dan doktor telah berapa lama menceburi bidang kesihatan ini. Mungkin ada yang di luar sana pernah nampak doktor di kaca TV. Jadi mungkin ada yang masih belum mengenali doktor. Ya, dipersilakan doktor untuk sesi sesuai kenal. Okay, thank you Encik Syahizal. So pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kerana mengadakan program ni dan membincangkan satu topik yang sangat saya kata pentinglah dalam situasi sekarang ini. Apakah persediaan yang kita boleh lakukan untuk menghadapi fasa endemik pada masa akan datang. So seperti yang I think para penonton sedia maklum, nama saya Dr. Roswinder, pendek boleh panggil Dr. Roswin. Saya sekarang ini bertugas sebagai Ketua Cawangan Surveillance di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. So sejak bermulanya kes pertama di negara kita dari 23 Januari 2020, saya sudah bertugas di bahagian kawalan penyakit berjangkit dan seterusnya pada September 2020 saya mengambil alih menjadi Ketua Cawangan untuk kita lead CPRC negeri di Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Tanggungjawab untuk Memang besar tu. melihat pandemik di Kuala Lumpur dan Putrajaya ni di bawah cawangan saya, dan juga tidak lupalah dengan bantuan semua pakar-pakar perubatan yang lain dari Jabatan Kesihatan Wilayah dan juga semua petugas-petugas kesihatan di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami telah mencuba sedaya upaya lah dalam 2 tahun yang lalu ni untuk memastikan pandemik COVID-19 ni kita dapat semampu boleh lah untuk kawal di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ya, doktor, betul. Terima kasih doktor. Jadi itulah Dr. Roswin. Jadi saya boleh panggil Dr. Roswin ya doktor ya? Ya, boleh. Ya, Dr. Roswin berkenaan sedikit latar belakang untuk tatapan para penonton yang berada di luar sana. Jadi topik kita hari ini endemik, bersediakah kita? Boleh doktor terangkan apa yang dimaksudkan dengan endemik ni sebenar-benarnya doktor dalam istilah? Pasal saya yakin di luar sana nama yang keliru, endemik, pandemik, epidemik kan. Jadi mungkin ada di kalangan mereka yang mengatakan yang kita telah masuk ke fasa endemik padahal kita masih lagi di fasa peralihan endemik. Jadi apa ada pandangan doktor, boleh doktor huraikan apa yang dimaksudkan dengan endemik supaya penonton di luar sana yang menonton live kita pada hari ini dapat sesuatu yang tepat dan sahih mengenai jawapan daripada doktor sendiri. Silakan doktor. Okey, terima kasih atas soalannya Encik Syahizal. So, pertamanya kita nak fahami apakah perbezaan 3 perkataan yang Encik Syahizal sebut tadilah. Endemik, epidemik. Okey. Saya akan beri beberapa contoh, contoh-contoh penyakit yang memang ada di sekeliling kita pada sekarang dan juga sebelum ini. Dan mungkin dengan itu para penonton kita boleh lebih faham apa sebenarnya maksud perkataan-perkataan yang disebutkan tadi. So pertamanya kita lihat yang paling besar dan dahsyat yang kita tahu, perkataan-perkataan ini memang wujud di dalam kawalan penyakit berjangkit di seluruh dunia. Tetapi mungkin orang yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan penyakit berjangkit ni mereka tidak tahulah. Tapi sejak munculnya COVID dan perkataan pandemik tu dah jadi macam sebatilah dengan hidup harian kita. Ya, betul. Hari-hari mesti ada dengar perkataan pandemik tu. So pandemik ni dia bermaksud apabila jumlah kes sesuatu penyakit berjangkit tu sudah menjadi lebih daripada kadar biasa di satu-satu tempat dan dia sudah melibatkan lebih dari 2 benua. Okay, so kalau kita tengok definisi yang betulnya sebenarnya pandemik ni adalah apabila dia sudah melebihi daripada 2 benua. So 2 benua di dunia ini. So apabila kita nampak pada permulaannya bila munculnya virus yang baru yang dikatakan virus SARS-CoV-2 ni dan kemudian bila kita nampak dia sudah menular ke negara-negara Eropah, di waktu itu diumumkan yang penyakit COVID-19 ni menjadi pandemik dan selalunya dia berlaku apabila virus-virus atau penyakit yang baru dijumpai. Okay. So COVID-19 ni adalah satu kita kata contoh yang paling barulah. Okay. Sebelum ini pun di 2009 kita dah melalui H1N1 dan sebelum itu penyakit-penyakit pandemik yang lain seperti Spanish flu dan sebagainya. So ini adalah contoh apa kita maksudkan dengan sesuatu pandemik. Sekarang kita lihat epidemik pula. So kita ambil contoh kita ambil polio ya. Kita tahu virus polio ni sudah hampir tiada lagi ya. Kita dah eradicate virus polio ni dari Malaysia dan kewujudan virus ni hampir tidak ada kerana pencapaian vaksinasi polio di kalangan kanak-kanak di Malaysia ni yang mencapai tahap yang optimum.
Disebabkan itu penyakit polio ni kita tidak nampak di kalangan kanak-kanak di negara kita. So penyakit ni sekiranya tiba-tiba muncul, contoh 2-3 tahun lepas kita digemparkan dengan kemunculan penyakit polio ni di Sabah, di mana kita tahu varian atau varian virus tersebut masuk dari negara jiran dan ada efek kepada kanak-kanak di sekitar Sabah. So keadaan itu dipanggil epidemik. Maksudnya virus tu wujud tetapi kemunculan dia tiba-tiba daripada kadar biasa yang kita ada dipanggil sebagai epidemik. So seterusnya apabila ejen atau virus yang atau bakteria yang kita maksudkan di sesuatu tempat tu adalah perkara yang biasa ada. Kita ambil contoh yang paling senang adalah denggi. Ya. Sudah bertahun-tahun kita melalui penyakit denggi di negara kita. Setiap kali dimaksud disebut ya penyakit denggi ni dan dia sudah macam dah benda yang biasa. Betul. Seolah macam dah tiada vaksin, doktor ya. Seolah macam dah tiada vaksin untuk denggi. So cubaan untuk menghasilkan vaksin untuk denggi ni ada, tetapi dia belum mencapai piawaian yang selamat lagi untuk digunakan secara luas pada masa kini lah. Mungkin masa akan datang kita akan dapat juga vaksin denggi, kita harap begitu. So endemik ni bermaksud seperti denggi, dia sentiasa ada, setiap hari ada 1-2 kes yang kita laporkan dari satu-satu kawasan kecil tu. Dan dia sudah, tetapi dia tidak lebih daripada paras-paras bahaya yang kita tetapkan. So setiap penyakit berjangkit kita ada cara yang Kementerian Kesihatan akan memantau. Dia akan monitor secara harian, secara mingguan. Contoh seperti demam campak, HFMD ya, kita pantau secara berterusan dan sekiranya dia melebihi daripada paras-paras yang membahayakan, kita akan trigger beberapa aktiviti kawalan dan pencegahan untuk dilaksanakan di lapangan. Tetapi secara lazimnya sekiranya walaupun ada satu kes, aktiviti kawalan dan pencegahan tu memang akan dilakukan secara berterusan. So sebab tu you nampak kalau kes denggi pun ada je yang spreading di kawasan kita, di kawasan perumahan dan seterusnya kerana aktiviti kawalan ni dia kena secara berterusan. So itu salah satu sebab kenapa penyakit-penyakit yang endemik ni dia tidak menjadi epidemik dengan kadar yang tinggi dan cepat kerana aktiviti kawalan tu setiap hari dibuat di kawasan-kawasan sekitar kita lah. So itu sedikit pemahaman kita berkenaan dengan apa maksudnya endemik, epidemik dan juga pandemik. Endemik. Okey. Jadi saya tertarik mengenai tentang endemik, doktor. Adakah Kementerian Kesihatan ada macam satu benchmark ataupun indikator yang menunjukkan tahap-tahap tertentu untuk kita peralihan fasa ini, doktor? Okey, peralihan fasa seperti yang pernah disebut ya di dalam pernyataan akhbar dari Kementerian Kesihatan Malaysia, kita melihat kepada beberapa kriteria. Salah satunya adalah kita melihat pada tahap kesediaan dan juga tahap pencapaian vaksinasi. Apabila tahap pencapaian vaksinasi sudah optimum dan kita dapat mencapai beberapa threshold untuk kes-kes harian, maka pada waktu itu boleh dikatakan kita sudah masuk dalam fasa endemik. So sekarang ni apa yang kita lalui adalah fasa peralihan ke endemik. So ini adalah kita macam paving the way lah. Kita membuat jalan untuk ke arah mencapai fasa endemik pada masa yang datang. Yes. Ya, betul doktor. Jadi doktor, pada pendapat doktor, setelah kita ke arah peralihan fasa dan Kementerian Kesihatan juga saya percaya ada menyedia ada benchmark atau indikator yang tersendiri yang menjadikan sebagai penentu untuk kita beralih ke satu fasa. Jadi pada pendapat doktor, adakah rakyat kita telah bersedia menghadapi endemik ini, doktor? Okey, kita tahu sebagai manusia dan juga mungkin secara meluas rakyat Malaysia, kita
kita memang utamakan kita nak kebebasan kita yang kita ada sebelum bermulanya COVID. Dan pada pendapat saya, tiada seorang pun di kalangan kita yang pernah lalui situasi PKP. So it was pertama kali dalam hidup kita lalui satu keadaan yang amat baru dan berbeza, dan pelbagai reaksi kita dapat daripada masyarakat kita. Dan kita kena percaya bahawa sejak kes pertama diumumkan di dunia dan juga di Malaysia, sebenarnya sama ada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ataupun Malaysia sendiri, Kementerian Kesihatan sendiri, kita sudah dengan kes pertama tu kita sudah mula untuk membuat persediaan ke endemik. Okey, berbagai persediaan dibuat pada masa tersebut dan juga kini, dan ini adalah sejajar dengan kajian-kajian baru dan penemuan baru yang kita dapat daripada kajian yang dilakukan di sekitar dunia dan juga di dalam negara. So dari situ kita dapat tahu sekarang kita sudah ada, dikatakan ada bulat untuk kita menepis ataupun mengurangkan risiko ataupun ada outcome daripada penyakit COVID-19. Amat berbeza daripada pada awal penyakit ini baru ditemui, dan amat menakutkan. Kita pun tidak tahu apa dia punya cause of disease dan juga apa yang boleh berlaku, ya. Dan melalui dah 2 tahun sekarang ni kita dah tahu cara virus ini replicate, cara dia menyebar, dan kita dapat tahu cara kita boleh kurangkan kurangkan kebolehjangkitan. Yes, dengan penemuan vaksin yang menjadi game changer di dalam mengurangkan outcome yang berbahaya kepada manusia, untuk mengelakkan kematian, untuk mengurangkan kematian di kalangan masyarakat kita. Malah kita sudah jumpa dia punya bulat. Sekarang kita dah ada ubat Paxlovid di dalam negara kita yang akan juga digunakan untuk mengurangkan mortality dan morbidity di kalangan mereka yang mengidap COVID-19 ni. So oleh demikian, saya rasa pihak KKM dan juga kerajaan pun sudah mempunyai kelengkapan dan persediaan yang menyeluruh dalam usaha mereka untuk menangani sebarang kemungkinan lonjakan kes pada masa akan datang. So oleh itu, boleh dikatakan transisi ke fasa endemik ni adalah bukan sahaja tanggungjawab kerajaan ataupun KKM, tetapi ia adalah tanggungjawab semua, termasuk juga masyarakat kita, kerana health education dan juga persediaan telah diberi secara secukupnya kepada semua dalam masa 2 tahun yang lalu. Malah vaksinasi pun telah diberi, dan kemudahan vaksinasi diberi secara percuma, dan dipastikan, kita memastikan hampir setiap rakyat Malaysia sudah mendapat vaksinasi, termasuk juga kanak-kanak. So maka dengan apa yang kita sudah lakukan dalam 2 tahun ini, maka saya rasa kita bersedia menghadapi endemik. Tapi soalannya adalah, adakah rakyat kita bersedia untuk mengalas tanggungjawab ni dalam membantu mengawal penularan penyakit COVID-19 di kalangan mereka. Jadi doktor, secara itulah tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita bersedia menghadapinya? Jadi memang jelas apa yang dilakukan kerajaan pada ketika ini adalah berdasarkan fakta dan maksudnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan andaian, ya doktor, ya. Jadi KKM ada fakta-fakta dan indikator yang tertentu yang dapat memangkinkan lagi keputusan itu adalah jelas supaya rakyat faham tentang fasa peralihan ini, yang bukan mudah untuk buat keputusan sedemikian rupa. Tapi setelah berbincang macam doktor cakap tadi, tahap vaksinasi kita, lepas tu dengan tahap PICS untuk kanak-kanak semua, jadi menunjukkan ianya peningkatan yang sangat baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi itulah dia. Jadi doktor,
tanggungjawab kita selaku individu dan ahli keluarga dalam kita menghadapi fasa peralihan ini, Doktor? Fasa peralihan ke endemik ini. Pada pandangan Doktor, macam mana? Boleh Doktor huraikan, Doktor? Okey, seperti yang saya kata tadi, untuk menjayakan agar masyarakat kita selamat di fasa endemik akan datang ni, setiap orang ada tanggungjawab dia sendiri dan tanggungjawab kita bermula secara individu. Pertamanya, maklumat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mungkin Jabatan Penerangan sendiri melalui pelbagai platform health education di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya, kita sudah dikatakan SOP ni sudah macam sebatilah dengan kehidupan harian kita. So sekarang adalah tanggungjawab kita untuk kita memastikan yang kita selalu ingat SOP ini dan juga mematuhi SOP ini supaya dia dapat membantu untuk mengurangkan jangkitan ke atas diri kita dan seterusnya melindungi mereka yang berisiko di rumah, iaitu ibu ayah kita yang sudah berumur dan juga anak-anak kita yang kurang dari 5 tahun yang masih belum ada vaksin pada masa kini. So oleh itu individu harus nombor satu, kita kena pastikan diri sendiri supaya kita, sekiranya kita ada gejala, contoh kita ada demam, batuk, sesama, kita kena pastikan kita tidak berada di tempat-tempat awam. Ya, kita kena jauhkan diri kita di tempat-tempat awam. Keduanya, kita kena melakukan TRIS. Okay, TRIS. Nanti saya akan explain apa maksud TRIS ni. Dan kemudian kita elakkan ke tempat yang sesak dan sempit. Maksudnya sekiranya ia dapat dielakkan, maka ini adalah pilihan di dalam diri kita sendiri. Apabila kita mahu ke satu tempat yang sesak dan sempit ni, bagaimana kita hendak melindungi diri kita supaya kita tidak dijangkiti oleh COVID-19. So ini adalah tanggungjawab kita kerana kita dapat kontrol perkara ini. Kemudian pengamalan gaya hidup sihat. Ya, kita tahu dengan COVID-19 ni mereka yang menghidapi penyakit-penyakit NCD yang lain, ya, kita dengar banyak perkataan comorbidity sentiasa disebut di dalam media dan sepanjang pandemik ini memang kita sebut comorbidity. Kenapa? Kerana mereka yang ada comorbidity ni, contoh saya bagi contoh darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, mereka lebih keterukan penyakit COVID-19 di dalam individu yang ada comorbidity ini adalah lebih daripada seseorang yang tiada apa-apa comorbidity. So oleh yang demikian, sekiranya kita sekarang ini sihat dan saya harap tanpa comorbidity, maka kita kena pastikan kita sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya kita tidak menghidap penyakit seperti yang saya sebut tadi, right? Dan kita sudah tahu sekarang ini dengan kehadiran COVID di dalam hidup kita, kita nampak benefit atau kita nampak betapa pentingnya untuk kita sentiasa menjaga kebersihan tangan. Ya, kebersihan tangan ni memang selalu ditekankan. Tak ada COVID pun memang hari-hari disebutlah, disebut. Dan kita di rumah pun memastikan anak-anak kita atau ahli keluarga kita memberitahu cuci tangan dengan sabun dan sebagainya sebelum makan. Dan ada sebab kerana perkara yang sangat mudah seperti mencuci tangan dengan sabun boleh memusnahkan hampir 90% kuman yang berada di dalam tangan kita, di atas tangan kita. So bukan sahaja untuk COVID-19, malah untuk penyakit lain seperti HFMD, demam campak dan sebagainya, ia boleh dimusnahkan dengan mengamalkan kebersihan tangan yang optimum. Alright? Dan terakhirnya, tanggungjawab kita adalah sekiranya kita dapat tahu diri kita menghidap penyakit COVID-19 ataupun ahli keluarga kita ataupun kita menjadi kontak rapat, apa yang kita patut lakukan? So kita kena educate diri sendiri
dan tidak terkejut. Ramai orang rasa dia tahu kalau dia kena tu nak buat apa, tapi bila kena dia panik ya. Apabila dia dapat tahu, dia nampak je 2 line di apa dia punya RTK test tu, dia menjadi panik ya, dan dia tidak tahu apa yang patut dilakukan ya. So kita kena sentiasa tahu infografik seperti yang ditunjuk di layar ni memang tersedia, dan kita boleh selalu menjadikan ia sebagai rujukan apa yang kita boleh lakukan sekiranya kita menghidap COVID-19. Dan tanggungjawab utama adalah kita tidak boleh mengambil penyakit ni sambil lebar. Kita tidak boleh kata saya positif tapi saya tak ada simptom, saya okey je kategori 1, so bolehlah saya pergi ke bazar. Betul, right? Ini yang selalu terjadi dalam sekarang ni. So itu tanggungjawab kita yang sangat saya rasa kita kena memang amalkanlah. Kita kena menjadi lebih responsible supaya mungkin individu yang kategori 1 tu dah habis 3 dos ya, dia dah dapat booster, so penyakit COVID di dalam badan dia tu tidak seperti yang tiada vaksin atau mereka yang berisiko tinggi. So di sana adalah tanggungjawab kita bukan sahaja untuk melindungi ahli keluarga kita, malah juga rakan-rakan dan juga masyarakat di sekeliling kita. Kerana sekiranya kita tidak menjaga diri dan menyebabkan orang lain terkena COVID disebabkan kita, mungkin dia akan memudaratkan satu taman. Contohlah saya bagi dia pergi ke bazar, dia kategori 1 tapi pergi bazar, dan kita tahu Omicron ni dia merebat dengan cepat. Satu orang mungkin dia boleh menghidap sampai 2 hingga 3 orang. So bila perkara tersebut terjadi, maka mungkin berlaku perebatan yang mendadak di kawasan. Betul. So ini perkara-perkara yang kita tanggungjawab yang memang kita kena amalkan selalulah. Ya. Itulah. Baik. Tadi apa yang doktor katakan tadi, sebenarnya individu kita sendiri yang perlu menjaga diri kita sendiri ya doktor ya. Ya, betul. Ya, itu yang paling utama sekali. Jadi kita beralih kepada soalan penonton doktor ya. Ada banyak soalan yang saya tengok dekat ruangan chat ni. Jadi saya akan cuba bacakan satu persatu. Terima kasih kepada penonton yang di luar sana yang bertanyakan soalan direct sendiri kepada doktor. Jadi soalan dari para Artemis. Apa pandangan doktor berkenaan sikap rakyat terhadap pematuhan SOP sejak fasa peralihan ke endemik ini berkuat kuasa pada 1 April yang lalu? Maksud dia sikap rakyat sekarang doktor sejak pada 1 April yang hari itu until sekarang. Jadi pada pandangan doktor, kadar tahap pematuhan SOP dia adakah mencapai tahap yang memuaskan? Mungkin doktor boleh huraikan sikit doktor? Okey. Melalui pemerhatian saya sendirilah. Pertamanya melalui pemerhatian saya, dan jika diperhatikan di keliling kita, secara meluas kita nampak masyarakat kita terutamanya di Kuala Lumpur dan Putrajaya lah, mereka masih mengamalkan doktor, masih mengamalkan kepatuhan SOP, dan kita nampak mereka masih scan MySejahtera semasa masuk ke premis, dan kita lihat juga secara harian kita pantau kadar self-test yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan boleh dikatakan di Kuala Lumpur hampir setiap hari melebihi 2,000 test yang dilakukan oleh masyarakat kita, dan mereka juga memaklumkan ke dalam MySejahtera bahawa sama ada mereka positif atau negatif. So melihat ada perkembangan ini, dan sebelum 1 April dan sekarang kita nampak tiada perubahan yang mendadak lah di dalam pemahaman masyarakat untuk membuat self-test ni. So dari segi itu saya boleh katakan terutamanya masyarakat di KL ni memang masih mematuhi SOP. Namun ada segelintir yang apabila penguatkuasaan dilakukan oleh unit Inspektorat Perundangan dari negeri dan daerah,
kita nampak masih ada yang melanggar SOP seperti, dan SOP yang paling biasa dilanggar adalah tidak memakai mask dengan sempurna. Yes, tidak memakai mask dengan sempurna, itu maksudnya mask di dagu, mask gantung di telinga, dan sebagainya. Dan kita, masyarakat kena faham, mungkin ada yang menonton ni ada suka menurunkan mask semasa bercakap dan sebagainya. Kita kena faham, mask ni adalah pelindungan untuk diri kita dan juga pelindungan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Alright, dan jangan pegang mask di tangan semata-mata untuk mengelakkan di compound oleh inspektor kesihatan apabila mereka melakukan penguatkuasaan di lapangan. Kita kena faham tujuan mask ni diberi mandat mask ni adalah kerana satu-satunya perlindungan selain daripada perlindungan-perlindungan lain adalah pemakaian mask. So kita lihat di negara-negara di mana pemakaian mask telah diberi kelonggaran, dan kita nampak kes COVID memang meningkat secara mendadak. So kita kena faham apabila kes meningkat secara mendadak, maka kadar kemasukan ke hospital dan mereka yang berisiko dijangkiti COVID-19 ni turut akan meningkat. Kerana yang berisiko ni sebenarnya tak keluar. Warga emas yang tidak sihat, mereka duduk di rumah. Kanak-kanak selain tadika mungkin tidak pergi ke mana-mana kecuali dibawa keluar. Yang bergerak ni adalah kita, generasi muda yang bekerja dan sebagainya. So kita kena bertanggungjawab dalam melindungi semua di sekeliling kita. Di sekeliling kita, doktor. Ini my personal observation lah. Observation. So doktor, ada satu soalan ekstra. Sebenarnya bila kita pakai mask, doktor, ada yang kata dah 2 hari pakai baru boleh buang. Ada yang kata sehari pakai baru boleh buang. Ataupun ada yang kata sehingga kotor baru boleh. Sebenarnya dari segi Kementerian Kesihatan sendiri, apakah yang sebenarnya bila kita pakai mask tu baru boleh buang, doktor? Okey, dia pertamanya kita kena lihat apa jenis mask yang kita gunakan. Okay, so mask ni kita ada beberapa jenis. So biasanya yang disarankan adalah 3-ply mask. Alright, 3-ply mask yang biasa kita nampak di pasaran yang sedang dijual sekarang ini. Dan kemudian kita juga tengok ada satu lagi jenis mask yang kita kata mask fabric yang kita boleh cuci. Yang boleh cuci, ya, correct. Yang boleh dicuci. Okay. Tapi mask fabric ni kita kena berhati-hati untuk memilih mask fabric. Dia seharusnya adalah mask fabric yang mempunyai 3 lapisan. 3 lapisan. Dia kena ada mask fabric yang mempunyai 3 lapisan. Mask fabric yang punya 3 lapisan ni bertujuan yang paling dalam, lapisan paling dalam adalah lapisan kita panggil hydrophilic, di mana kain yang digunakan adalah kain yang meresap kelembapan dan juga titisan cecair. Right? So contoh macam kain cotton dan sebagainya. Dan 2 layer di luar adalah kita kata hydrophobic, maksudnya lapisan-lapisan yang boleh kita kata tidak absorb air. So tujuan ni adalah apabila dia layer di dalam adalah yang lapisan hydrophilic, maka apabila kita bercakap atau kita batuk atau bersin di dalam mask, kain tu akan meresap titisan yang ada. Dan hydrophobic lapisan luar tu apabila seseorang yang lain bercakap atau bersin atau cecair dari luar, dia tidak boleh masuk ke dalam mask, dia tidak boleh penetrate mask tu dan masuk ke dalam rongga-rongga kita. So itu tujuan kita mengatakan bahawa mask fabric ni dia kena pilih dengan cara yang betul. So macam mana kita nak pakai? Kita nombor satu, kita pastikan jangan kongsilah mask ni. Jangan kongsi. Dan setiap kali apabila mask kita sudah contoh sudah basah, maksudnya kita dah terbersin dan kita dah kita dah batuk di dalam mask tersebut dan dia dah basah,
disarankan agar kita buang mask tersebut dan gantikan dengan mask yang baru. Okey, itu pertama. Keduanya, kita kena pastikan jangan pakai mask tu di bawah dagu. Sekiranya kita dah tarik mask tu ke bawah dagu, maka purpose kita untuk pakai mask tu sudah salah, sudah tiada. Dia tak ada, dia punya pelindungan dia sudah tak ada. Sebab apa yang melekat di luar tu, kita sudah tarik dan dia dah melekat di bawah dagu. So itu benda tu kita kena selalu elakkan, dan saya nampak itu memang selalu dibuatlah di sekeliling kita. Kemudian kalau pelitup muka yang 3 lapis tu yang kita beli dari kedai, dari farmasi dan sebagainya, sebenarnya hanya diboleh pakai sekali sahaja. Sekali sahaja. Ya, maka dia kalau boleh kita pakai maksimum 8 jam. 8 jam doktor ya. Okey. Sekiranya tak ada apa-apa gejala lah, tak ada apa-apa gejala, kita pakai maksimum 8 jam. Tapi sekiranya kita batuk atau bersin di dalam mask tersebut, disarankan untuk tukar segera ataupun tukar dalam tempoh masa 4 jam. Baik. Okey. So senang nak kata, kalau kita keluar bekerja pada pagi tu, selepas kita balik kerja tu, mask yang 3-ply tu kita buang. Kita jangan selalu kita nampak orang gantung di cermin atau tepi steering ya. Lepas tu next day dia pakai semula. So mask yang 3-ply yang kita beli dari farmasi tu tak boleh kita buat begitu. Alright. Tetapi sekiranya mask fabric yang kita percaya dia sudah dihasilkan dan dibuat dengan cara yang betul, mask itu kita boleh reuse, tetapi kita nasihatkan untuk cuci setiap hari. Kalau ada 2-3 mask, maka setiap hari you boleh ganti dengan yang baru. Yang baru doktor. Ya, so itu nasihat kepada soalan berkenaan dengan mask tadi itulah. Mask tadi tu. Ya doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang baru saja ataupun yang menonton siaran langsung kami pada hari ini, untuk pengetahuan, informasi sedikit tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, kami di Jabatan Penerangan Wilayah Sudan Kuala Lumpur sentiasa mengadakan hebahan berkenaan tentang TRIS. Jadi singkatan TRIS ni, saya akan ajukan soalan ini kepada Dr. Rashwin supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham apa itu TRIS. Jadi doktor, sebenarnya apa TRIS ni doktor? TRIIS. Jadi ramai yang kadang-kadang keliru apa itu TRIS. Kami memang sentiasa buat hebahan doktor melalui Info on Wheels, itu juga di media-media cyber kami. Jadi boleh doktor terangkan serba sedikit apa itu TRIS doktor? Okey. TRIS ni sebenarnya adalah singkatan yang kita gunakan untuk kita educate masyarakat kita untuk melakukan tanggungjawab mereka sekiranya kita hendak hidup bersama COVID-19 ni. So pertamanya, alright, T bermaksud test. So ini kita test, yes, test ataupun dalam bahasa Melayu ni uji lah. So untuk test ni kita sarankan supaya masyarakat atau individu yang mengalami apa-apa jenis gejala seperti sesama hidung berair, demam atau batuk, ya, kita pertamanya lakukan ujian COVID-19 secara kendiri. So kita tahu sekarang ujian-ujian COVID-19 yang telah diluluskan oleh kita punya authority MDA, di mana test kit ni boleh didapati di pasaran dengan harga yang pada pendapat saya amat berpatutan, ya. Dia kebanyakan test kit ni boleh didapati di semua kedai-kedai. Malah kita lihat di Speedmart, 7-Eleven pun ada menjual test kit yang dimaksudkan. Pertamanya, untuk sebelum kita melakukan atau kita membeli test kit tu, kita sarankan masyarakat untuk pergi ke website MDA dan lihat sekiranya brand yang dimaksudkan tu ada atau tidak di dalam senarai tersebut. Kebanyakan atau hampir semua kedai-kedai yang menjual ni memang mereka akan membeli test kit yang telah mendapat kelulusan daripada MDA, Kementerian Kesihatan Malaysia.
So itu kita kena pastikan test kit yang kita beli tu adalah test kit yang betul yang dan boleh digunakan. Keduanya, apabila kita sudah membuat test tersebut dan kita sudah melihat result yang kita dapat tu, apa jenis result yang kita dapat melalui test tersebut adalah amat kita sarankan untuk laporkan dalam MySejahtera. Sama ada positif, negatif ataupun dia tidak ada apa-apa garisan di dalam test kit tersebut. Itu dikatakan invalid, ya, atau tidak pasti. So test tu kita nasihatkan supaya individu yang melakukan test tu maklumkan dan report ke dalam MySejahtera. Dan cara untuk membuat report ni adalah sangat mudah dan dia sangat senang. So kiranya individu tu ada smartphone, maka tidak menjadi masalah kerana it's very user friendly, ya, sistem MySejahtera tu. Seterusnya adalah isolate. Sekiranya itu isolate. Sekiranya kita dapat tahu kita positif COVID-19, maka kita kena laporkan dalam MySejahtera, kemudian dengan segera kita asingkan diri kita daripada ahli keluarga yang lain. Alright, kita asingkan diri kita, duduk di dalam bilik, sekiranya ada bilik yang berasingan di rumah, dan kita menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian HSO tu di rumah dengan kita tata cara isolasi pun sudah ada di dalam website Kementerian Kesihatan Malaysia. Infografik memang banyak. So kita patuhi dan kita ikut apa yang disarankan di dalam langkah-langkah tersebut. Seterusnya lagi satu I adalah inform atau kita kata maklumkan. Seterusnya kita kena maklumkan. Sekiranya anda pekerja di sesuatu jabatan atau mana-mana, kita kena first maklumkan kepada supervisor kita di tempat kerja. Kita maklumkan bahawa saya positif pagi ini atau test saya menunjukkan saya positif. Itu pertama. Keduanya, sekiranya kita menghadiri mana-mana majlis atau kenduri dalam tempoh seminggu atau 2 minggu sebelum kita positif tu, adalah amat disarankan kita maklumkan kepada ahli-ahli keluarga kita yang lain, ya, saudara mara kita yang berada bersama kita, untuk kita maklumkan yang saya positif, dan nasihatkan sekiranya sesiapa yang ada apa-apa gejala untuk membuat test sendiri di rumah masing-masing. So itu tanggungjawab kita, inform, ya. Seterusnya, terakhir ni adalah seek, iaitu kita dapatkan penilaian atau rawatan. Ini dengan segera, sekiranya kita ada apa yang kita sekarang selalu cakap adalah gejala-gejala yang teruk, iaitu demam yang berpanjangan, ya, atau kita rasa sesak nafas, sakit dada, cerit-berit, muntah yang tidak berhenti, ya. So ini semua tanda-tanda kita kata warning signs yang kita kena segera ke COVID Assessment Center yang berdekatan dengan alamat rumah kita untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Sekiranya berlaku kecemasan, tiba-tiba kita sakit dada ke atau mengalami sesak nafas, maka dinasihatkan untuk terus pergi ke sama ada telefon 999 untuk memanggil ambulans, ataupun terus ke hospital di mana ada rawatan kecemasan yang berdekatan dengan rumah kita. So ini perkara-perkara yang kita kena selalu peka, dan pastikan sekiranya kita mahu kebebasan dan hidup bersama virus COVID-19 ni, kita kena ada tanggungjawab untuk amalkan TRIRS ni sentiasa. Jadi baik doktor, vaksin di fasa endemik ni doktor, pada pandangan doktor, apakah manfaat vaksin? Boleh doktor huraikan tentang manfaat vaksin di dalam fasa endemik ni doktor? Okay, so vaksin ni kita tahu sudah berdekat lama, ya, kita hidup dengan vaksin di sekeliling kita, dan kita nampak impact vaksin yang amat bagus ke atas kehidupan harian kita, bukan sahaja dari penyakit COVID ni, tapi dari dulu lagi penyakit-penyakit lain seperti polio dan juga demam campak,
pertussis, difteria. So kita jarang dengar penyakit-penyakit ni kerana adalah disebabkan oleh vaksin. Dan kita nampak di negara-negara lain seperti polio yang masih tinggi di negara seperti Afghanistan, di setengah-setengah kawasan di Pakistan dan sebagainya adalah kerana vaksin, sama ada vaksin tidak sampai ke kawasan itu ataupun mereka di sana memang tidak mahu mengambil vaksin tersebut. So ini menjadikan isu penularan penyakit-penyakit ni masih tidak amat di negara-negara tersebut. So itu kita nampak manfaat vaksin. Dan kita pun lihat sejak vaksin mula digiatkan dari pertengahan tahun lepas sehingga sekarang ini kita nampak kadar kes-kes vaksin, kadar kes-kes COVID-19 yang menurun secara mendadak, dan kita nampak juga kadar keterukan penyakit. Sebab kita tahu vaksin COVID-19 ni manfaat dia adalah nombor satu, dia of course merangsang kekebalan tubuh badan dari antibody, menghasilkan antibody against COVID-19, dan kita nampak orang yang mendapat vaksin ni especially yang sudah mendapat booster, kebolehan dia untuk memberi penyakit kepada orang lain tu adalah amat rendah kerana kita sudah ada antibody, dan dengan antibody tu sekiranya kita dapat juga COVID-19 tu, dia punya kadar replikasi virus tu akan menjadi amat rendah, maka kita tidak akan bagi kepada orang lain juga. So itu satu lagi manfaat vaksin. Kemudian kita nampak keterukan COVID-19 dengan kehadiran vaksin ni adalah berlainan daripada tempoh yang kita tiada vaksin. Contoh kita tengok fasa yang kita lalui gelombang Delta pada tahun lepas, kita nampak kemasukan ke hospital yang amat tinggi, kadar kematian yang amat tinggi. So dan selepas kita nampak vaksin ni telah mencapai tahap optimum di Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan kita nampak impact dia amat bagus. Dengan serta-merta kita nampak keterukan COVID-19 ni sudah berada di tahap yang kita tahu sekarang. Sekarang kita tahu sejumlah besar orang yang menghidap COVID-19 ni menghadapi simptom yang sangat ringan ataupun tiada simptom langsung. So setiap hari kemasukan ke hospital hanya kadang-kadang di Kuala Lumpur ni kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Ya, daripada keseluruhan kes-kes yang kita laporkan pada harian. Dan akhirnya manfaat vaksin ni adalah apabila sejumlah besar orang di sekeliling kita sudah mendapat vaksin, maka kita akan mencapai herd immunity. Herd immunity ni amat bagus kerana dia akan mengurangkan dan meminimalkan risiko penularan di sesuatu kawasan tersebut kerana kebanyakan orang sudah vaksin. So kebanyakan yang sudah vaksin tu sama ada mereka ada gejala yang ringan atau tiada gejala. Kalau mereka dapat COVID pun, keduanya dia tidak boleh merebakkan dengan kadar yang sama di kawasan yang orang yang kebanyakannya tiada vaksin. So ini memang manfaat yang kita kena tahu dan kita kena biasakan diri kita lah apabila kita hidup dengan COVID-19 ni. Baik. Jadi doktor, saya ingin bertanya doktor satu soalan daripada penonton kita di luar sana, daripada Mun Harun. Adakah berkemungkinan akan ada booster vaksin selepas kita masuk ke fasa endemik ni doktor? So untuk menjawab soalan itu, setakat ini polisi kerajaan masih sama, iaitu kita menggalakkan booster dose untuk vaksin COVID-19 dan belum ada lagi cadangan atau langkah-langkah seterusnya yang menyatakan bahawa booster dose, satu lagi booster dose akan diberikan kepada masyarakat. Namun kita tak boleh menyangkal contoh seperti virus influenza yang kita tahu H1N1 pada 2009 tu memang teruk di seluruh dunia.
terutamanya di Korea dan Singapura, di Malaysia pun ada beberapa kes pada masa tersebut. Tapi sekarang ini apa kita kebanyakan orang lakukan adalah secara rutin ya, setiap tahun mereka mengambil influenza vaksin. Ini adalah atas inisiatif diri mereka sendiri ataupun mereka ingin travel ke luar negara dan sebagainya. So pada masa yang akan datang kemungkinan dia mungkin ada ya, tapi berdasarkan juga keputusan ini juga akan berdasarkan dengan fakta dan statistik evidence yang kita dapat melalui kaji-kajian di sekitar dunia ini. Dan seperti yang kita tahu, beberapa negara sekarang telah memulakan pemberian dos keempat dan seperti juga dos-dos sebelum ini, Kementerian Kesihatan sentiasa meneliti evidence dan juga meneliti statistik yang kita dapat daripada sekitar dunia dan juga saranan WHO, dan keputusan akan diambil sekiranya statistik ini menunjukkan kebaikan kepada kita. Yes. Okey. Jadi ada satu lagi soalan doktor daripada hari ni memang ramai yang bertanyakan mengenai tajuk kita hari ni. Jadi doktor, daripada from para Artemis, doktor, is the vaccine now able to protect us from upcoming variants of COVID-19 in future, doktor? Jadi adakah silakan doktor. Okay, to answer that question, correct. Number one, we need to look at what is the situation at this point of time. Right now, we know there was an extension of the Delta variant from last year that has evolved into Omicron. Yeah, we see Omicron has evolved into 3 different subvariants. We have Omicron BA1, BA2, BA3. And we know now BA2 is very active in a lot of countries like India, Denmark, UK, and so on. So we look at the current evidence that we have shows that vaccine that we have at this point of time is protective against these particular variants. Yeah. So sehingga kini vaksin yang ada ni dia cukup untuk menghasilkan antibody terhadap kita kata spike protein virus Omicron ini. Alright. Pada masa akan datang sekiranya mutasi-mutasi yang baru dan kita nampak sebelum ini pun dikatakan bahawa Omicron dia punya mutasi hampir 70 jenis mutasi yang berlainan dan lebih dari 50% mutasi ini adalah di atas spike protein itu sendiri. Dan kita ada juga beberapa kajian yang menunjukkan yang dia boleh melepasi sistem antibody tahan antibody manusia. Tetapi apabila kita lihat kajian dan juga evidence yang terkini, dia ada peratusan kecil yang dia boleh lepas antibody, tetapi antibody yang ada di dalam badan tu masih cukup untuk mengurangkan keterukan penyakit COVID-19 dari varian-varian yang sedia ada ini. Itu jawapan saya buat masa kini. Tapi pada masa akan datang sekiranya ada varian-varian yang lebih baru dan juga varian lain, itu kita tidak boleh jangka dan kita tidak boleh ramalkan. Tetapi buat masa sekarang ini dikatakan antibody semula jadi manusia. Contoh Omicron sekarang ni telah efek hampir peratusan yang sangat besar di dunia ini, peratusan yang besar, dan BA2 sedang mengambil alih peratusan ini, tetapi ia masih cukup untuk melawan penyakit COVID-19 ini dengan vaksin-vaksin yang sedia ada di dalam badan manusia. So kita boleh rumuskan di sini apa yang kita ada setakat sekarang ini masih boleh berfungsi seperti yang kita mahukan. Baik doktor. Jadi penjelasan yang cukup baik berkenaan vaksin serta apa yang varian-varian yang baru yang ini menunjukkan vaksin yang sedia ada mampu untuk
melawan setakat ini doktor ya, melawan varian-varian yang ada ketika ini. Jadi doktor, apakah langkah keprihatinan dari pihak kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melindungi masyarakat kita di dalam fasa endemik ini doktor? Silakan doktor. So dari permulaan pandemik ini kita nampak kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya secara aktif mencari langkah dan jalan baru untuk pertamanya mengurangkan penularan COVID-19, keduanya memberi tahap penjagaan kesihatan yang optimum kepada masyarakat, dan seterusnya kita melihat digitalisasi. Sekarang ni kita nampak platform digital amat giat digunakan kerana ia memudahkan masyarakat kita untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk melakukan aktiviti yang berkenaan dengan COVID-19 ni. So pertamanya kita lihat usaha kerajaan untuk memberi program imunisasi kebangsaan, ya, itu kata PICK, ya, untuk memastikan vaksin ni sampai ke semua lapisan masyarakat, tidak kira mereka berada di mana, kawasan pedalaman atau di bandar, dan juga tidak mengira umur. Mereka yang layak memang diberi kemudahan untuk mendapatkan vaksin. Malah mereka yang berada di rumah jagaan yang tidak boleh keluar rumah pun telah diberi kemudahan untuk diberikan vaksin di rumah itu sendiri. Alright? Yes, kita ada outreach program yang dibuat. Program doktor ya, untuk vaksin ni. Program kepada mereka yang terlantar, mereka yang sakit, sama ada melalui tim vaksinasi mobile dari Kementerian Kesihatan, dari pejabat kesihatan daerah atau klinik kesihatan, dan juga NGO-NGO yang amat membantu dalam usaha supaya vaksin ini sampai ke setiap orang yang layak untuk mendapat vaksin. Itu pertama. Ya. Keduanya adalah kita telah memperluaskan penggunaan MySejahtera. Ya, kita luaskan penggunaan MySejahtera ni untuk kita kata find, test, trace, isolate and support. So bagaimana kita boleh cari kontak rapat, bagaimana kita boleh cari kes yang melaporkan mereka ni positif, memberi mereka surveillance order melalui platform MySejahtera itu sendiri, dan juga kita memberi support di mana melalui MySejahtera kita pantau keadaan kesihatan mereka yang menghidap COVID-19 ni secara harian, di mana mereka akan melaporkan dalam HAT, ya, dan di kementerian ada satu pasukan, ya, ada satu tim yang akan melihat HAT ni setiap hari, dan di mana-mana yang dilaporkan ada kes yang mengalami sesak nafas, sakit dada dan sebagainya, akan ada pemantauan secara virtual. Kita kata virtual CAC, di mana akan ada anggota yang reach out kepada mereka yang melaporkan gejala ni, sama ada meminta mereka untuk pergi ke CAC yang berdekatan, dan CAC di KL sendiri pun ada inisiatif untuk melakukan virtual monitoring. Maksudnya mereka contact patient yang berisiko tinggi untuk melihat sendiri keadaan patient dan apa yang mereka boleh lakukan dan membantu pesakit yang mengalami COVID-19. Seterusnya perawatan COVID-19. Kita tahu perawatan COVID-19 diberi di Malaysia, dan kita tahu hospital-hospital yang khusus dan juga pusat risiko rendah yang disediakan di sekitar negara ini adalah untuk membantu mereka yang menghidap COVID-19. Right? Dan yang akhirnya adalah kini kita tahu SOP telah dipermudahkan, dan pelbagai SOP yang ada sebelum ni telah dirumuskan dan menjadikan hanya 9 garis panduan. Satu SOP dan 9 garis panduan yang diperkenalkan pada 1 April, yang sekiranya kita tidak tahu, kita boleh layari laman web MKN, ya, Majlis Keselamatan Negara, untuk kita dapatkan SOP terkini di dalam website tersebut.
Dan kebanyakan maklumat yang saya saya sebut hari ini kita boleh dapat juga melalui Telegram, ya. Kita boleh join Telegram MKN dan juga kita boleh join Telegram Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana semua maklumat ini boleh didapati di dalam Telegram tersebut lah, secara harian dan apabila diperlukan. Baik doktor. Jadi doktor, solidarity community. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh perkataan solidarity community ni doktor? Boleh doktor tolong perjelaskan sedikit mengenainya? Okey, perkataan solidarity itu sendiri, ya, kita lihat sebenarnya ia lebih kita belajar dari masyarakat kita, ya. Kita belajar dari masyarakat kita kerana apabila negara melalui satu fasa yang amat kita kata menakutkan, ya, di mana PKP dan kita tidak faham berkenaan apa penyakit dan bagaimana kita nak menguruskan dan sebagainya, kita nampak support yang kita ada dari masyarakat, jiran-jiran sebelah, ya, dari ahli keluarga. Kita nampak viral, ya, hashtag seperti kita jaga kita, ya, dan semua benda-benda ni adalah apa yang kita belajar daripada masyarakat kita sendiri, di mana kita nampak mereka support one another dan kita hidup secara community. So perkataan solidarity community ni adalah kita dapat daripada di mana kita kena pastikan bukan kita sahaja tetapi orang yang berada di sekeliling kita dijaga, ya, dijaga. Keluarga kita dijaga, jiran-jiran kita juga dijaga, di mana kita pastikan sekiranya kita berada di satu contohlah satu apartment block, ya, bagaimana kita nak pastikan yang berada di sekeliling kita, komuniti kita tu sentiasa mematuhi langkah-langkah pencegahan yang kita nak. Bila dia berada di kawasan umum, di kawasan awam, adakah semua yang berada di dalam blok kita menggunakan mask? Okay? Itu sangat penting. Kemudian adakah kita memastikan bahawa lift-lift dan juga kawasan-kawasan awam, kawasan umum di blok kita tu, adakah ia dijaga, disanitasi dan juga dibersihkan secara mengikut piawaian dan juga panduan yang diberikan oleh KKM. Ini perkara kedua yang kita kena pastikan. Dan kita saling mengingati, bukan sahaja diri kita, keluarga kita dan juga kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, tentang kepentingan untuk kita mengamalkan norma baru. Contohnya, saya bagi contoh. Kita nampak jiran kita berada di bawah, di taman, ya, dan tiba-tiba nampak dia bersin. Ya. So, kita tanya, awak sudah buat test COVID? Saya nasihatkan awak buat test COVID. Ya, kita mengingati kawan-kawan dan juga jiran-jiran kita untuk mengamalkan TRRIS supaya dalam in return tu dia akan melindungi diri kita juga. Okay? Alright. Lebih cepat dia dapat tahu status dia sama ada dia positif atau tidak, maka lebih cepat dia akan isolasi dan kuranglah berlakunya penularan di kalangan blok kita, blok apartmen kita tu. So itu dimaksudkan bagaimana kita solidarity community ni. Dan kita kena pastikan mereka yang berada di sekeliling kita, di kawasan rumah kita tu, sekiranya ada yang berisiko tinggi, bagaimana kita nak memastikan mereka ni dilindungi, atau kita mengingatkan ahli keluarga mereka bahawa sekiranya mereka sakit, tua dan tidak dapat keluar dari rumah, maka mereka boleh mendapatkan vaksin COVID tu melalui booking di atas talian dan boleh diberi di rumah tu sendiri. Dan seterusnya, kita kena jaga jiran-jiran kita sekiranya ada jiran yang menghidap COVID dan kadang-kadang kita tahu jiran kita satu rumah tu semua dah kena COVID, maka mereka semua isolasi di dalam rumah dan kita harapkan mereka mematuhi SOP, tetapi kita tidak membantu mereka dari segi keperluan. Maksudnya mereka perlu makan, mereka perlu minum dan sebagainya,
Tetapi tiada siapa yang ingin membantu, menyebabkan orang yang sakit di dalam rumah tu terpaksa mencuri-curi keluar rumah untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. So ini satu benda yang kita kena selalu peka. Dan saya lihat di beberapa komuniti di KL, saya bagi contoh, ada beberapa komuniti di KL ni di mana ketua blok tu sendiri amat prihatin. Sekiranya ada satu rumah tu yang ada kes-kes COVID, maka ketua blok sendiri akan menguruskan sama ada melalui dia punya MP setempat ataupun melalui Jabatan Kebajikan untuk disalurkan makanan untuk beberapa hari kepada keluarga tersebut. So, itu kita kata apabila kita menjaga jiran-jiran kita, maka in return kita menjaga diri kita juga, dan juga kita memberi satu jenis sokongan psikososial yang akan membuatkan orang yang sakit tu sudah mula merasa diri dia sudah okey dengan lebih cepat. Ya. So itu perkara, dan sekiranya mereka lebih teruk, ya, gejala mereka lebih teruk dan kita nampak ada yang demam dan seterusnya, kita membantu untuk bertanya dan sekiranya perlu menghubungi ambulans dan sebagainya untuk membantu mereka yang yang sakit. Sebab kita tidak tahu bila masa kita untuk mendapat COVID ni. Kita tahu dia ada di sekeliling kita di mana-mana sahaja. So kita sentiasa kena bantu orang lain supaya in return kita pun akan dibantulah sekiranya kita mengalami situasi yang sama. So inilah dimasukkan solidarity community. Thank you, Doktor. Ada soalan daripada penonton di luar sana. Dari Azuraini Abdul Majid Aju. Doktor, pada jangkaan doktor, bilakah pelitup muka tidak perlu lagi dipakai, Doktor? Agak-agaknya, Doktor. Adakah kebarangkalian untuk kita ke arah tu? Untuk pada masa kini, ya, saya duka cita untuk maklumkan bahawa keperluan mask, ya, keperluan pelitup muka adalah sangat-sangat penting buat masa sekarang ini, dan kita tidak boleh jangkakan bila kita boleh sepenuhnya tidak lagi perlu memakai pelitup muka. Namun kita berpandukan dengan kajian dan juga fakta-fakta yang terkini, dan kita tahu dengan datangnya 1 April ni, kita tahu sekarang beberapa kelonggaran sudah diberikan. Dan kebanyakan negara sekarang sekiranya berada di tempat terbuka, contohnya di taman dan sebagainya, maka tidak perlu pakai mask. Kita di Malaysia juga sekiranya kita melakukan aktiviti sukan, riadah di taman dan sebagainya, dan kita tidak berkumpulan, maka kita tidak perlu memakai mask, ya, kerana aktiviti sukan tu menyebabkan kita pernafasan kita lebih laju dan sebagainya. So ini beberapa perkara yang kita dapat kelonggaran buat masa sekarang ini. Tapi untuk menjawab soalan tu, pada masa akan datang ia akan berpandukan dengan kajian dan juga apa yang kita dapat pada satu-satu masa tersebut berkenaan dengan varian dan seterusnya. So itulah jawapan kepada soalan tadi. Baik, Doktor. Oh, ada satu lagi, Doktor. Mungkin ini yang terakhir daripada penonton kita di luar sana, daripada Muhammad Hafizuddin. Tak lama lagi nak raya. Pada pandangan Doktor, lepas raya nanti, kes akan melonjak naik tak? Dan kalau kes melonjak naik, adakah kita akan patah balik ke pandemik ataupun PKP yang terdahulu? Okay, so saya rasa kita lepas raya ni dia amat bergantung kepada apa yang diamalkan oleh masyarakat kita lah. So pertamanya saya sarankan sebelum kita balik kampung, sebelum kita mahu berjumpa dengan orang tua kita, pastikan kita melakukan test dahulu. Ya, kita test diri kita dahulu. Sekiranya kita bergejala, pastikan kita test dahulu sebelum kita melawat keluarga kita di kampung, kerana kita tahu warga emas berisiko. Alright. Keduanya, sekiranya warga emas kita di kampung masih belum mendapatkan vaksin, maka itulah
salah satu tanggungjawab kita apabila kita balik raya tu untuk bincang dan memastikan mereka mendapatkan vaksin COVID-19 selain daripada bercuti raya. Okay, itu tanggungjawab kita. Dan kita lihat data dari negara-negara lain apabila dibuka semula pergerakan dan sebagainya, kebebasan bergerak tu memang ada kes-kes naik. Memang ada kes-kes COVID akan naik, tetapi kita berbalik kepada apabila kes tu naik, apakah ciri-ciri yang kita dapat daripada lonjakan kes itu? Adakah ia kes-kes yang akan mengalami gejala yang teruk? Sekiranya kebanyakan atau tahap pencapaian vaksin adalah optimum, maka kita tahu kebanyakan kes-kes akan gejala-gejala mereka akan rendah atau keterukan mereka akan rendah. So itu satu lagi perkara yang kita kena selalu ambil kira. Okay, so baik. Ini sedikit nasihat dan apa yang saya boleh kata berkenaan dengan ramalan. Dan untuk menjawab bahagian kedua soalan tu, adakah kita akan patah balik ke pandemik? Kita jangan lupa kita masih dalam pandemik. Okay. Kerana pandemik ni seperti yang saya katakan, sekiranya virus itu sudah menular ke lebih dari 2 dari awal tadi saya kata. So kita masih dalam pandemik, dunia ni masih dalam pandemik COVID-19, namun kelonggaran-kelonggaran yang diberi adalah berdasarkan dengan fakta terkini dan juga pencapaian imunisasi vaksin COVID-19 ni di sesuatu kawasan atau sesuatu negara. So dari situ kita nampak ini adalah fasa peralihan, tapi kita masih belum di dalam fasa endemik lagi. So amalan-amalan dan apa yang saya terangkan sepanjang sejam lebih hari ini, kita kena sentiasa keep in mind kerana ini amat penting. Betul. Terima kasih doktor. Jadi doktor, soalan yang terakhir lah doktor. Kata-kata akhir kepada para penonton kita hari ini. Apakah nasihat daripada doktor kepada mereka dalam kita ke arah fasa peralihan endemik ini doktor? Okey, kata-kata akhir adalah kita tidak kira apa kita buat, kita kena maju ke depan. Alright? Dan cara kita maju ke depan adalah cara kita untuk belajar bagaimana hidup bersama virus COVID-19 ni. Okay? Dan benda utama yang kita kena faham untuk hidup bersama ni adalah bagaimana kita nak lindungi diri kita. Sama seperti virus denggi juga. Sama seperti demam denggi, kita tahu kita kena pastikan kawasan rumah kita bersih, kita kena pastikan sekiranya musim nyamuk, kita menggunakan spray untuk nyamuk dan juga kaedah-kaedah lain untuk mengurangkan gigitan nyamuk. Okey? Dan waktu-waktu yang kita keluar rumah dan sebagainya, kita jaga semua benda-benda tu. So sama juga dengan COVID-19 ni. Bagaimana kita nak belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19. So buat masa kini, hidup bersama COVID-19 bermaksud nombor satu, kita kena mendapatkan vaksin. Alright? COVID-19, vaksinasi ni dia dapat kurangkan jangkitan dan juga mendapat mengurangkan risiko dan mengurangkan keterukan dan kematian akibat COVID-19. So itu amat penting untuk kita faham. Sekiranya belum mendapatkan booster, sila rujuk kepada doktor-doktor dan juga sila rujuk kepada fakta yang sahih. Ya, jangan follow grup-grup atau jangan kita baca media yang kita kata memberi ajaran sesat lah berkenaan dengan vaksin-vaksin. Ya, kita kena belajar benda yang betul. Dan sekiranya kita was-was atau ragu-ragu, kita dapatkan nasihat dengan mereka yang lebih tahu berkenaan perkara ini. Itu pertama, sebelum kita membuat penilaian sendiri. Kemudian pemakaian pelitup muka adalah masih penting dan masih diwajibkan kepada semua. Sekiranya pada masa akan datang ada kelonggaran yang diberikan, maka kita harus berfikir sendiri. Alright? Walaupun kelonggaran itu diberikan,
adakah mask ini akan melindungi diri kita? Jawapannya ya. Maka Ya. tidak salah jika kita terus memakai mask apabila kita berada di kalangan orang ramai. Dan cuci tangan. Ya, cucian tangan ni adalah amat penting, bukan sahaja untuk COVID-19, maka dan juga untuk penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Dan akhirnya untuk kita menghadapi dan hidup bersama Omicron ni, kita kena sentiasa pastikan pengudaraan adalah optimum dan sangat baik di sekeliling kita. Sama ada di rumah ataupun di tempat kerja, kita kena pastikan kita ada sistem-sistem pengudaraan yang lebih mantap, ya, Yang lebih mantap ini, supaya ada air exchange, ya, di mana pengedaran perudaraan di dalam bilik tersebut yang boleh mengurangkan konsentrasi virus di dalam bilik dan juga di kawasan yang kita duduk lama tu. So itu benda yang kita kena sentiasa amalkanlah. Dan last, kita kena tukar gaya hidup kita. Gaya hidup kita, ya betul. Gaya hidup kita kena tukar. Sekiranya anda merokok, kita kena cari jalan untuk kita berhenti merokok. Itu adalah amat penting kerana kita tahu kajian menunjukkan perokok dan COVID-19 ni tidak kawan lah. Mereka tidak sekawan. Kita kena makan sihat dan juga kena sentiasa melakukan aktiviti fizikal untuk memastikan sekiranya kita ada komorbiditi seperti diabetes, hypertension dan tu, bagaimana kita nak kawal diabetes dan penyakit-penyakit lain kita supaya ia tidak teruk. Sekiranya ia teruk, maka daya tahan badan kita pun akan berkurang. So bagaimana kita nak pastikan kalau kita ada kencing manis, kita nak makan ubat, kita nak jaga setiap hari supaya apa yang kita ada tu terkawal, komorbiditi kita terkawal. Keduanya, sekiranya kita tiada penyakit tersebut, bagaimana kita nak elakkan diri supaya kita dapat perlindungan dan tidak mendapat penyakit-penyakit tersebut. So ini kata akhir, dan harapan saya agar masyarakat kita terutamanya di Kuala Lumpur dan Putrajaya dan juga di seluruh Malaysia kita selalu mengamalkan apa yang disarankan, mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat daripada sources yang betul, dan seterusnya bagaimana kita nak hidup bersama dan menjaga diri kita dan juga masyarakat di sekeliling kita. Dan saya nak ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka dan juga selamat Hari Raya kepada semua yang menonton siaran langsung Influencer Japan hari ini. Dan terima kasih sekali lagi pihak Japan kerana topik ni amat penting, dan saya harap apa yang kita bincang hari ini dapat memberi manfaat lah kepada semua. Terima kasih. Ya, baik Doktor. Terima kasih Doktor. Satu nasihat serta ulasan yang panjang lebar yang sangat menarik topik kita pada hari ini. Kupasan daripada doktor sendiri satu persatu untuk menjawab segala persoalan yang bermain di fikiran kita, masyarakat di sekeliling kita ketika ini. Kepada soalan-soalan penonton-penonton yang telah bertanyakan soalan kepada kami, terima kasih kami ucapkan. Dan jadi masa pun telah sampai ke penghujungnya. Kita pada hari ini diharap ianya topik kita pada hari ini dapat membantu pemahaman mengenai endemik ini. Dengan itu, saya mewakili Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta pihak penerbit cawangan media cyber mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Roswinder Singh kerana sudi meluangkan masa dalam menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih. Mungkin kita akan bersama lagi Doktor di edisi yang akan datang. Terima kasih. Jadi saya akhir kata kepada penonton di luar sana, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih Doktor.